Masa saya amalkan yang Satanism ni, saya secara sembunyi-sembunyi tu Iyas berkomunikasi dengan jin ni. Iyas pergi dekat balkoni dan berhadapan dengan bulan, dan Iyas macam berbicara lah. Jin ni ataupun setan ni cakap yang ni lah, yang Iyas akan hidup susah untuk selamanya lah. Dia kata itu sumpahan dia. Hello. Hello, kita ada topik baru. Okey. Pemujaan setan dan khidmat bomo online. Oh, okey. Tapi kalau topik ni kita kena hati-hati kan? Sebab takut ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran macam ni. Betul? Okey, got it. Thanks. Bye. Okay, so lepas ni saya akan ke studio untuk berjumpa dengan seorang pengamal Satanism. Bila kita dengar perkataan pengamal Satanism ni, memang kita fikirkan bomo, kita fikirkan dukun dan selalunya mereka ni yang lebih berumur kan. Tapi sebenarnya saya terkejut bila ada yang lebih muda yang mengamalkannya. Jadi saya nak tanya, kenapa dia mula mengamalkannya? Apa yang membuat dia ingin mengamalkannya? Mana dia belajar, mana dia dapat ilmu, dan juga ada tak kesan dalam hidup dia. Okay, studio. Khabar baik ni hari ni? Baik. Okay. Umur saya dalam 14 tahun masa tu. Pasal masa tu saya seorang budak yang agak suka membaca. Jadi masa tu saya baca pasal bahasa-bahasa lah. Jadi saya ajar diri saya macam mana nak baca perkataan Greek. Jadi saya masih boleh kira dalam bahasa Greek lah. Macam enatio, tria, macam itu. Dan lepas tu pelan-pelan saya masa di sekolah, saya ada kawan tunjuk simbol yang Satanism ni, dan saya perasan yang simbol dia dalam bahasa Hebrew atau Yahudi. Jadi saya belajar pasal tu, dan lepas tu pelan-pelan saya kaji dan saya pelan-pelan tersendung lah. Ibu saya tak tahu yang saya buat ni semua lah. Masa saya amalkan yang Satanism ni, saya secara sembunyi-sembunyi. So saya belajar yang masa tu dalam tahun 90-an itu, saya print out sendiri yang dia punya incantation semua. Dalam yang incantation dia dalam bahasa Polish. Jadi tadi bila anda cakap anda buat ni semua macam secret-secret, so, selalunya mana anda lakukan ritual ni, kat mana? Kalau bukan di rumah, di mana? Di rumah je. Oh, di rumah je, tapi ibu anda tak tahulah. Sebab ibu saya selalunya tak ada kat rumah masa tu, pasal dia sering bekerja. Masa tu internet, dalam masa 90-an, internet masa tu masih muda lagi. Betul. Jadi masa tu orang semua boleh upload macam-macam merepek. Jadi masa tu Iyas ni lah, Iyas cuba pergi library, cari buku, tapi tak ada. Lepas tu Iyas pergi internet dan dapat cari. Masa tu adalah dia punya website dia. Dan ada satu buku ni yang masa tu Iyas pun ada terbaca sikit. Nama dia buku Necronomicon. Buku dia dibuat daripada, buku asli dia dibuat daripada kulit manusia dan ditulis dengan darah manusia. Diorang panggil the Book of the Dead lah masa tu. So Book of the Dead ni kirakan untuk seru balik roh dengan untuk tahankan hidup lama lah. Adakah Iyas menggelarkan diri Iyas ni sebagai seorang Satanis? Dan sebenarnya apa maknanya kalau seseorang tu menjadi seorang Satanis sebenarnya? Selalunya pendapat orang ramai kirakan diorang ni macam selekeh ataupun berkurang ajar. Tapi yang sebenarnya diorang selalunya orangnya bertutur bahasa lah. I mean, very polite lah. Diorang very polite, diorang baik. Tapi kalau misalnya ada orang cross the line ataupun kasih dia marah, diorang tak akan memberontak depan-depan. Diorang akan balik rumah dan buat
dah buat incantation dan spell untuk orang tu kena. Ada tak mungkin terdetik macam bila tengah marah dengan orang macam ada nak terbuat kat orang ke? Mestilah ada, tipu lah tak ada. Kalau tak ada kan, Iyas tak sampai hati. Walaupun orang tu buat Iyas betul marah. Pasal walaupun yang spell tu pun depan mata dah baca banyak kali dah macam ni, kalau bikin kan, ni besok dia akan susah dan akan ada macam-macam. Tapi lepas tu tetap terdetik macam simpati. Dalam hati tak sampai hati lah, simpati lah. Jadi apa jenis amalan yang Yas pernah buat pada masa itu? Ada satu spell ataupun incantation Yas buat kat diri sendiri. Masa tu kirakan dekat hall tu ambil pasir dengan garam, ambil lilin semua dan bakar dan ambil yang incantation yang spell tu. Ada satu spell ni dia dalam bahasa Polish, tapi dia kirakan tisari dia adalah untuk sebagai jadi kita kuat, ada tenaga dan badan kita tak berumur lah. Something macam dia cakap ageless lah. Oh, okay. So the thing is, bila Yas buat tu, Yas rasa kuat lah. Masa banyak tenaga. Dah habis dan muka pun tak tutup. Masa tu dalam umur 27, Yas jumpa dengan satu kawan dan dia cakap Yas muka tak berumur, masih nampak dalam umur 16 tahun. So yang amalan tu buat sekali atau kena buat berkali-kali macam? Betul-betul kena buat tiap dekad. Yas bersyukur yang Yas tidak buat satu benda ni yang dinamakan blood oath di masa tu untuk ambil pisau dan bersumpah atas darah sendiri. Oh, itu pun untuk macam kelihatan tak berumur. Bukan, itu kirakan untuk menjual nyawa pada setan lah. Itu dijaminkan kirakan untuk diorang dapat kemasyhuran semualah. Ada tak di Singapura yang mungkin Yas tahu masih ada lagi amalan sebegini, ataupun mungkin Yas ada nampak di social media ataupun dan sebagainya? So far Yas tak tahulah, tapi Yas tahu mesti ada yang selalu yang mengamalkan lah, tapi dalam insecrecy lah, secara sembunyi-sembunyi lah. Dan setahunya even in the Satanic Church also, mereka pakai topeng. Antara perjanjian dia lah, jika kita tak boleh suka-suka buka yang kita ni adalah pengaruh setan. Bila yang Yas tiba-tiba fikir macam ni semua kena stop, kena berhenti? Mungkin masa tu perhatikan yang mak dah sakit. Jadi Yas fikir yang mungkin apa yang Yas amalkan selama ni mungkin tak bagus untuk rumah. Dan juga masa tu Yas perasan yang jiran pun dah berkelakuan pelik juga. Okay, jadi apa yang Yas kena buat untuk berhentikan? Pasal betul-betul nak pergi ruqyah semua. Tapi masa tu Yas tak tahu. Yas berkomunikasi dengan jin ni. Yas pergi dekat balcony dan berhadapan dengan bulan, dan Yas macam berbicara lah, tapi bukan berbicara dengan mulut. Yang jin ni ataupun setan ni cakap yang Yas akan hidup susah untuk selamanya lah. Dia kata itu sumpahan dia. Lepas tu Yas ni ada sikit bodoh sikit lah tapi Yas pergi yang tempat yang sama yang Yas buat spell tu. Yas taburkan air dan Yas bacakan Al-Fatihah. Itu bukan cara yang sebenarnya. Dan lepas tu Yas fikir dah tak ada apa-apa lah. Kira dah tak ada apa-apa, dah pindah, dah tinggal rumah tu. Dan selepas tu Yas pun dengar suara lah masa tu dekat dapur. Masa tu dekat dapur dia macam ketawa semua, dan lama-lama pemikiran Yas daripada siuman terus jadi tak siuman. Okey, contoh kalau Yas dikatakan dia berbual dengan jin lah tersebut. Tetapi kalau kita tahu, contohlah kalau ada pengamal di luar sana yang dah menghentikan, alhamdulillah, baguslah. Tetapi tidak perlu berbual ataupun berbicara dengan makhluk tersebut. Itu tidak menjadi kemastian. Tak ada macam orang kata kalau janji ikatan tu mesti minta izin untuk tinggalkan. Tidak. Kita tinggalkan untuk pencipta kita. Kerana kita tahu dalam agama kita itu landasan yang sebenar lah. Jadi kalau kita tahu itu caranya, kita tidak perlu meminta izin kepada makhluk tersebut. Tak perlu berbicara. Kerana kalau makhluk ni dicakap, contohlah kalau macam Yas katakan, Yas akan hidup susah selamanya. Ketahuilah para pendengar sekalian, para penonton sekalian, kalau kata-kata jin ni, makhluk halus ni,
Memang kata-kata yang 100% you tak boleh percaya. Bukan 100%, 200% tak boleh percaya. Ini kalau kita belajar dalam kitab Ruqyah, kalau dalam Islam, kata-kata mereka ni you tak boleh 100% take word for word. Contoh, susah selama-lamanya. Saya rasa Yas tak susah pun selama-lamanya. Dia semakin baik, semakin pulih. Jadi di manakah kata-kata jin tersebut? Itu yang perlu kita belajar pertama. Bagus, Yas ni dia melalui proses ruqyah lah, dia tahu jalan yang mengikut syar'i, tuntutan agama kita lah. Pertama, jangan berbual. Kemudian keduanya, kita bertaubat lah, istighfar. Ada cara-cara nak taubat daripada perkara inilah. Ada kat satu shopping mall ni, dan saya masa tu dengar suara yang katakan saya ni manusia yang tak bagus lah. Jadi masa tu saya masuk dalam benda ni, diorang panggil compactor lah, yang tempat buang sampah tu, yang besar-besar tidak tu. Dan saya masuk dalam dan saya putarkan kepala saya lah. Saya nak try to snap my neck lah. Jadi masa tu pun saya ingat saya dah mati, pasal boleh dengar dan rasa gush of liquid going up to my head. Dah lepas beberapa saat itu saya masih hidup. Jadi saya pergi kat sebelah dia, saya ambil yang metal pole tu, yang dorang untuk rodok-rodok tu, dan saya cuba lompat dari compactor tu, nak try impale myself. Lepas tu jumpa dengan dua orang in-house security. Diorang cakap, awak okey tak? Saya rasa awak balik pun bagus, pasal awak pun tak sihat. Dan masa saya balik tu, dalam MRT tu, saya duduk depan macam gini, berhadap, duduk depan orang. Saya boleh dengar yang orang tu cakap, kita nak bawa kau balik. So saya balik rumah, ibu saya suruh saya solat. Tapi dalam pemikiran saya boleh nampak yang bila saya solat nanti diorang akan panjung kepala saya dari belakang. Jadi saya dah tak boleh tahan lagi kan dengan gangguan ni semua. Saya masuk ke dalam toilet dan ambil beberapa bola pisau dan rodok di bahagian dada saya. Masa tu Yas fikir diorang macam plant chip kat gigi. Yas pun pernah ambil garpu dan cuba rodok mata juga. Dan masa tu adik Yas pun tanya, Abang Yas tengah buat apa tu? Jadi dan cuba macam nak tanggalkan gigi semua untuk chip tu keluar. Dan lepas tu beberapa hari kemudian orang army datang, diorang tengok saya dah hilang akal, diorang suruh saya pergi klinik dan saya terus pergi masuk dekat hospital pesakit jiwa. Betul-betul kan, yang masa tu doktor cakap dengan Yas punya mak kan, yang Yas tak ada harapan untuk keluar lagi, long stay ward. Jadi bagaimana Yas dapatkan rawatan pada mulanya? Yas dapat rawatan pada mulanya, yang ibu perasan masa tu, yang dah lepas Yas dah pergi doktor semua, dan ibu perasan dah bertahun-tahun tak kahwin-kahwin. Jadi ibu fikirkan yang mungkin ada orang bikin ke, gangguan lah. Jadi masa tu ibu bawa Yas pergi untuk jumpa dukun. Dukun tu ambil segelas air dan suruh baca nama sendiri, dan tapi berbinkan nama ibu. Dan masa tu dia dapat tahulah yang antara jin-jin ni dapat tahu yang jin cakap dengan dukun ni yang Yas ni dulu pernah ambil ilmu. Dan lepas tu diberi limau untuk mandi. Untuk buang lah. Sekarang masih ada gangguan atau sekarang dah okey? Sekarang dah okey, alhamdulillah. Tapi saya boleh ceritakan tak pasal yang masa ruqyah tu? Boleh. Masa yang ruqyah tu, Ni pertama sesi ruqyah ke atau macam mana? pertama dia sudah, tapi ustaz kata dah insya-Allah tak ada gangguan lagi lah. Masa dorang buat sesi tu dalam 2 kali, baru alhamdulillah. Masa ustaz datang ke rumah Yas, masa Yas ceritakan macam ni, masa tu macam-macam bunyi orang terpekik, bunyi pintu slam, bunyi. Jadi masa tengah ceritakan ni apa yang Yas amalkan dulu, dan ustaz pun bulu rumah pun dah remang. Tapi masa diruqyah kan, Yas masih ingat yang telinga betul-betul macam dah ada orang bakarkan telinga.
Jadi ustaz kata okey kita buat lagi satu kali, dan lepas tu Yas rasa satu badan sejuk dalam aircon gitu. Tapi rumah tak ada cuma setakat kipas je dalam aircon. Dan lepas solat taubat, dan lepas ruqyah semua alhamdulillah. Tapi antara benda yang pelik yang jadi, yang ustaz kata jangan risau sangatlah. Tapi masa Yas nak tutup mata, nak lelapkan mata nak tidur, ada mula-mula nampak dalam bukan mimpi tapi ternampak. Yas nampak ada satu lelaki bertopeng. Dia tengah berdiri kat atas swing. Dia tengah swing forward, swing backward. Lepas tu dia buka topeng dia, tu muka setan. Jadi tapi dia tengok je. Dia pandang je. Untuk takutkan lah. Takutkan lah. Jadi apa nasihat Yas kepada orang muda yang mungkin curiga tentang perkara-perkara ilmu hitam yang mereka kurang faham, seperti Yas dulu? Walaupun nampak remeh, macam horoskop, kalau kita terlampau kaji ataupun macam batu-batu, ataupun masa tu Yas macam itulah, macam itu Yas belajar mula pasal astrologi, pasal numerologi, pasal nombor-nombor, pasal batu-batu, pasal warna-warna, dan dia semua berhadap kepada inilah, pada ilmu hitam lah. Jadi kalau boleh hadkan ataupun jangan bercenderung sangatlah. Jangan sampai taksub lah. Jangan sampai taksub lah. Pasal itu yang berlaku. Pasal tak ada orang, tak ada bimbingan masa tu. Jadi kalau misalnya Yas harap yang apa yang Yas kongsi ni boleh memberi manfaat untuk orang lain, dan Yas bersyukur dah alhamdulillah yang Allah masih sayangkan Yas dan menunjukkan arah yang betul. Okay, so Yas dah pun tinggalkan sejarah amalan ilmu hitamnya. Tadi bila saya dengar kisah dan pengalaman Yas tu, memang saya rasa ini merupakan satu eye opener ya untuk kita semua. Sebab selama ni saya ingatkan orang yang mengamalkan ilmu hitam ni mungkin nak kenakan orang lain sebab iri hati ataupun sakit hati. Tapi untuk Yas sendiri, dia setakat nak tahu je, dia setakat curious sampai mungkin dia tertaksub. Dan bila saya dengar tentang kisah dia cuba mencederakan dirinya bila dia dah tak boleh tahan, bila dia dah dengar suara-suara tu, memang saya rasa sedih sangat. Tapi saya bangga dengan Yas sebab dia dapat bangkit semula dan jadi apa yang dan be the person that he is right now. And saya rasa tu memang satu pengajaran buat kita semua. Dan yang paling penting sekali, bila Yas dah pun terjebak dalam amalan ni, dan bila dia dah sakit, yang penting adalah dia ikhtiar untuk rawat dirinya sendiri dari segi medical, dan juga dia menjalani rawatan ruqyah. Itu yang penting. Amalan ilmu hitam ni dah lama wujud dalam sejarah manusia, dari negara barat hingga ke Asia, dan sekarang ni perniagaan ilmu hitam dah pun melangkah ke alam digital pula. Jadi kita sendiri yang harus menilai apa yang boleh dipercayai dan diamalkan. Sekarang ni saya tahu, dan saya pasti ramai juga dah tahu, yang benda-benda macam ni senang didapati online. Kadang-kadang kita pergi website mana pun, in just one click kita boleh beli dan kita boleh gunakan, kadang-kadang tanpa kita tahu apa isinya ataupun what is the content kan. Jadi sini saya ada di satu website ni, saya nak baca review orang-orang yang dah pernah pun beli benda-benda macam ni. Satu dia letak oh my god, the all really works wonders. 3 incidents happen in just an hour. Ada yang satu dia katakan repeated purchase, managed to hit my year-end quota, receive a fat bonus as a result. Highly recommended. So orang ni dia beli hardcore love attraction plus wealth attraction. Wow. Although I've bought several items previously, of all the amulets I've tried, this is probably the one I can really feel and see its effects. Truly a genuine and most down-to-earth seller. Wow. Okay, so pandangan saya lepas saya dah baca-baca ni semua, sejujurnya
saya cuma tahu dari dulu lagi sejak saya kecil macam ada minyak dagu dan sebagainya. Tapi sekarang bila saya baca dah ada macam-macam dah. Sampaikan ada yang orang beli barangan ni untuk dapatkan likes di social media. It's as simple as that. Orang beli barangan ni untuk benda-benda yang simple untuk dapatkan such achievements. So memang banyak saya lihat kat Facebook tu, memang banyak sekali page macam ni. Dan ada satu juga, macam saya check kalau di Singapura. Okay, ni pun ada lagi satu page. Dia letak, we do spell rituals for our clients, for debt removal spell, jinx killer atau curse removal spell, love attraction spell, protection spell, macam-macam spell. Ni pun saya nampak ada satu letak, I get my ex back. Online ada banyak nama-nama yang saya ada, macan putih, buaya tulang buaya, ni kita pernah dengar lah. Buntat lipan, cincin khadam macam-macam. Nanti dia ambil lampu, dia glowkan, nampak cincin ni warna merah, menyala. Contohlah ada orang beli barang, benda-benda yang ada unsur-unsur, contohlah unsur jampian, bacaan mantra ni, tetapi dia masih percaya Allah. Dia macam contoh dalam review cakap alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Perkataannya baik-baik dalam Islam. Bagi saya kepercayaan terhadap Allah tu masih okey, tu baguslah, bagi saya okey. Tapi barang yang dia beli tu tidak menghalalkan cara dia lah, bagi saya lah. Cuma kalau you sebut alhamdulillah, you dahulukan nama Allah, might as well you just ambil jalan apa yang Allah tetapkan. Why you resort to something yang Allah tak sarankan? Since your word is alhamdulillah, you stick with that. Apparently you punya word tu datang dulu sebelum benda tu, and you cuma itulah bagi saya. Susah nak cakap. Cuma bagi saya, saya tak tahu nak cakap apa. Cuma saya boleh cakap tinggalkan, jangan buat. Cuma kalau you tanya saya tentang kepercayaan dia terhadap Allah, saya tak boleh question. The moment dia masih percaya Allah, dia masih percaya Allah lah. Cuma kepercayaan dia terhadap benda tu agak menyedihkan lah. Kalau boleh jangan. Pengharapan your reliance only towards Allah SWT. That's the best. That's the safest. Kalau dari segi penjual lah, contoh penjual tu kata ni ada bacaan ayat Quran campur-campur dengan benda-benda lain, kemudian efeknya kuat. Bagi saya, contohlah ayat Quran tak boleh campur dengan benda-benda lain, walaupun orang tu orang Islam. Walaupun sellernya orang Islam, tetapi tak semestinya cara digunakan tu cara yang menuruti agama kita lah. Kalau kita tahu caranya macam itu, best not to indulge ourselves in buying all those things. Ini paling penting. Dan kalau bila kita tak ada ilmu, contoh bukan tak adalah, kalau kita kekurangan ilmu, kita akan percaya benda ni. Prove to be very effective to certain people. Tetapi nanti dia punya backlash, risikonya, kesan-kesan buruk selepas tu, itu rabak. Biasanya tak ada yang akan kekal semuanya sihat, baik, aman, damai. Kalau you pakai cara yang kurang elok untuk pikat seseorang, nanti akan ada benda yang berlaku. Ada pergi ada balik, orang kata. Orang kata kalau kita buat benda yang salah, akhir kita salah. Kalau kita mula dengan baik, pengakhiran kita baik.